Jadi, tuan-tuan dan puan, apakah yang ditakrikan sebagai kepimpinan? Okey, yang menarik tuan-tuan dan puan, kalau kita dengar daripada jawapan daripada kawan-kawan kita tadi, ya, semuanya tuan-puan sebenarnya betul, tak ada salah, ya, semuanya betul, ya. Tetapi ada satu isu dengan jawapan-jawapan tuan-tuan dan puan. Kalau kita dengar perhatikan tuan-puan, kita mempunyai takrif yang berbeza-beza tentang kepimpinan. Sebelum ini pun dalam program saya, ya, bila saya tanya 10 orang apa itu takrif kepimpinan, maka akan datang 10 macam apa kata takrif. Tak salah, tapi ada isu. Isunya kenapa tuan-puan? Sebab bila kita nak membangunkan satu kepimpinan tuan-puan, kita perlu bermula dengan melihat takrif kepimpinan dulu. Kita perlu mempunyai takrif yang sama tuan-puan, sebab kalau kita punya takrif yang sama, barulah seterusnya perjalanan kita seterusnya untuk membina kepimpinan itu akan lebih mudah. Jika pada mulanya mempunyai takrif berbeza-beza tuan-puan, anda akan lihat tuan-puan di pertengahan jalan nanti anda akan lihat 1001 macam perkara yang satu pergaduhan ke ataupun satu kita bertekak sama kita, sudahnya ilmu kepimpinan entah ke mana pergi. Ya, ini realiti tuan-puan. Ya, jadi atas sebab itu tuan-tuan dan puan, saya dah pernah terbaca dalam satu buku tulisan seorang ahli kepimpinan di barat sana bernama Warren Bennis tuan-puan. According kepada Warren Bennis ni, dia kata apa tuan-puan? Daripada apa yang dia pernah jumpa sebelum ni, dia pernah jumpa lebih daripada 900 takrif tentang kepimpinan tuan-puan. Masya Allah tuan-puan, bayangkanlah tuan-puan bagaimana huharanya kita tuan-puan. Takrif dari 900 belum sebut lagi pasal macam mana nak bangunkan kepimpinan. Jadi untuk tujuan kita pada hari ini tuan-puan, ya, supaya kita boleh orang kata apa, melihat kepimpinan ini daripada sudut yang sama tuan-puan, izinkan saya menggunakan satu takrif tuan-puan yang saya lihat tuan-puan takrifnya sangat mudah, dan nombor dua tuan-puan, takrif ini juga nanti tuan-puan menjadikan sebagai tuan punya senarai semak atau checklist dalam tuan-tuan dan puan menilai kepimpinan masing-masing. Sama ada memimpin bisnes ke, memimpin organisasi ke, memimpin orang kata family ke, terpulang kepada kehendak masing-masing. Takrif ini sebenarnya berdasarkan daripada seorang pun ahli konsultan kepimpinan daripada United Kingdom tuan-puan bernama Steve Ratcliffe, ya. Dan tuan-tuan kata beliau, kepimpinan itu tidak lain tidak bukan merupakan yang pertama bahawa kita berupaya menentukan hala tuju ataupun masa depan dan merancang untuk mencapai hala tuju tersebut. Di sini tuan-puan kalau ditanya saya ialah keupayaan untuk melihat masa depan dengan jelas dan juga keupayaan untuk merancang dengan jelas untuk mencapai itu hala tuju. Ini yang pertama, future. Dan sambung kata Ratcliffe ni tuan-puan, katanya kepimpinan juga tuan-puan merangkumi keupayaan untuk membina compelling reason. Apa itu compelling reason tuan-puan? Satu sebab yang sangat-sangat jelas tuan-puan agar yang dipimpin sudi melibatkan diri untuk mencapai hal tuju masa depan. Okey, sambil saya membacakan atau mentakrifkan kepimpinan ini, cuba kita orang kata apa, lihat takrif ini berdasarkan kepimpinan kita, contohnya dalam kita melaksanakan bisnes. Adakah kita punya keupayaan ini? Ya? Dan untuk melengkapkan takrif kepimpinan berdasarkan Ratcliffe ini, beliau menyatakan bahawa kepimpinan juga merupakan keupayaan untuk membina kerjasama dan keberanian di kalangan yang terlibat bagi melaksanakan hal tuju masa depan. Di sini adalah soal keupayaan untuk kita mencapai apa yang dah jadi atau untuk kita deliver apa yang telah dikenal pasti. Sebenarnya tuan-puan, kalau dalam bahasa mudah saya selepas ini tuan-puan, tarif ini akan saya akan panggil sebagai FED saja. Itulah dia, future, engage, deliver. Jadi dalam satu kepimpinan perlu ada future, perlu ada engage, perlu ada deliver. Siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang maksud FED ni tuan-puan, tuan-puan boleh cari buku ni tuan-puan, saya tunjukkan buku ni. Tajuknya Leadership Plain and Simple by Steve Ratcliffe tuan-puan. Buku ni nipis saja tuan-puan, tapi frankly tuan-puan, saya dah banyak go through this leadership, baca buku leadership dan program leadership, tapi mesti saya katakan buku nipis tuan-puan, bila sebut pasal leadership tuan-puan, sangat-sangat menarik tuan-puan, sangat praktikal
sangat jelas. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ini daripada kedai-kedai yang berkenaan. Jadi, lepas ini tuan-puan, saya mohon tuan-puan, semua kita mentarikkan pimpinan sebagai FED saja. Jadi, hingga ketika ini tuan-puan, beberapa persoalan saya nak kemukakan tuan-puan, ada 3 soalan sebenarnya saya nak tanyakan kepada tuan-puan untuk masing-masing reflect tentang daya kepimpinan masing-masing dalam bisnes masing-masing. Ya? Ataupun dalam apa juga latar belakang anda. Okey, kalau kita katakan kepimpinan itu sebagai future engaged leader, cuba anda renungkan soalan yang pertama. Hingga ketika ini, tuan-puan, adakah kepimpinan saya diterima oleh pimpinan saya? Sebagai contoh, adakah pimpinan saya diterima oleh orang dalam bisnes saya? Ini yang pertama. Yang kedua, adakah saya benar-benar memimpin dengan berkesan? Apa maksud memimpin dengan berkesan, tuan-puan, kalau ikut tarikh kita dalam kepimpinan? Maksudnya dalam memimpin secara berkesan, maksudnya, ya, adakah kita benar-benar hebat dalam future, hebat dalam engage, hebat dalam deliver? Yang ketiga, tuan-puan, kalau kita tanyakan, bagaimana nak memimpin dengan berkesan, tuan-puan? Untuk apa yang kita sampaikan hari ini, tuan-puan, sudut pandang kita ialah untuk memimpin dengan berkesan, kita perlu tahu untuk future, kita perlu tahu untuk engage, kita perlu tahu untuk deliver. Ini ringkasan, tuan-puan. Jadi, hingga ketika ini, tuan-puan, renungkan makna kepimpinan berdasarkan Steve Ratcliffe ini, tuan-puan, dan cuba you kaitkan dengan diri sendiri, ataupun tuan-puan mahu lihat seorang pemimpin hebat yang tuan-puan sanjungi. Sebagai contoh, satu orang pemimpin hebat yang saya sanjungi adalah Rasulullah SAW kita sendiri, tuan-puan. Dan bila saya lihat dalam peribadi baginda, tuan-puan, saya lihat dalam sirah beliau, terlihat bagaimana dia merancang, itulah future, tuan-puan. Sangatlah hebat baginda. Cuba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW engage dengan orang sekeliling, tuan-puan, para sahabat dan siapa juga manusia sekelilingnya. Sekali lagi saya lihat, tuan-puan, Rasulullah SAW telah menunjukkan satu darjah engagement yang sangat hebat, tuan-puan, dan apatah lagi, tuan-puan, Rasulullah SAW, tuan-puan, telah berupaya deliver satu cara hidup, tuan-puan, yang sangat hebat, tuan-puan, yang boleh jadi sebagai penerang hingga ke akhir zaman. Jadi, tuan-tuan, itu satu contoh kita melihat kepimpinan berdasarkan future, engage dan deliver.